Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan sekali lagi pada tengah hari ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Muslimin, muslimat, insyaAllah pada tengah hari ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Iman dan Kehidupan. Kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 106 pada nombor yang ke-53, masih lagi di bawah tajuk orang beriman merasakan dirinya dekat dengan Tuhan. Muka surat 106 pada nombor yang ke-53 di bawah tajuk orang beriman merasakan dirinya dekat dengan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan doa, meminta dan mengadukan nasib kepada Allah, timbullah ketenangan jiwa, sebagai yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pada suatu hari baginda kembali daripada bumi Taif dengan kedua kakinya luka berdarah serta hati yang amat kecewa kerana sikap kasar dan bengis penduduk Taif terhadap baginda. Lalu hanyalah dengan mengadukan halnya kepada Allah, maka hati baginda menjadi tenang, sejuk dan nyaman. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, tengah hari ini kita nak tengok poin yang terakhir yang disebut dalam tajuk ini. Bagi orang-orang yang beriman, dalam apa situasi keadaan sekalipun, kita ada satu senjata untuk menenangkan jiwa kita, melapangkan dada kita,
iaitulah doa. Arab sebut doa, kita pun sebut berdoa juga. Kerana bila kita berdoa, doa ini maknanya kita memohon sesuatu kepada Allah. Kita meluahkan isi hati kita. Kita mohon pada Dia, kita merayu pada Dia. Dan doa ini yang pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai silahul mukminin, senjata bagi orang-orang yang beriman. Dan doa juga pernah disebut oleh Nabi sebagai mukhul ibadah, iaitulah otak bagi segala ibadah yang kita buat. Doa itu menjadi otak bagi ibadah yang kita buat. Dengan maksud tidak sempurna mana-mana ibadah yang dilakukan oleh seorang Muslim, melainkan mesti ada doa yang mengiringinya. Sebab itulah kalau kita tengok, semua amalan kita ada doa. Wa imam masuk keluar tandas sekalipun, ada doa yang Islam ajar kita untuk kita baca. Termasuklah lepas solat kita ada doa, berbuka puasa kita ada doa, haji umrah kita ada doa lagi banyak. Malam-malam kita bangkit munajat, kita ada doa juga kepada Allah Ta'ala. Jadi sahabat sekalian, itulah yang disebutkan tadi. Doa itu menjadi satu bentuk senjata bagi orang beriman. Sebab bila kita doa, maknanya kita meluahkan isi hati kita, hasrat kita, hajat kita, keperluan kita, apa yang terbuku dalam dada kita. So kita bercakap dalam bentuk doa, kita mohon kepada Allah. Sebabnya benda yang sama sebenarnya telah pun dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda mencuba untuk berdakwah di bumi Taif. Nabi pergi ke Taif bersama anak angkatnya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Itu hari saya tersilap sebut Zahid. Itu timbalan Perdana Menteri. Tersilap, nama nak macam sama. Habis sekali saya ceramah tersebut Zahid. Mungkin rindu kat dia. Jadi tuan-tuan, hak ni Zaid Zaid yang sponsor Kedah punya bola bin Zaid. Bin Zaid. Tuan-tuan tak tengok bola kan? Alhamdulillah. Baca Quran ni banyak. bin Ziyad ke bin Zahid tu yang penaja utama bola sepak Kedah yang terbaru ni, keturunan Emirates punya raja-raja kot. Tak tahu macam mana dia orang boleh dapat itu. Itu pun ada bunyi Zahid juga belakang. Baik, Nabi pergi Taif dengan Zaid bin Harithah 10 hari melaksanakan misi dakwah. Dan kita tahu Taif ini kawasan yang sejuk. Kawasan yang sejuk. Dia kawasan pergunungan. Ramai yang dah pergi dah. Buat masa sekarang ni ramai yang dah pergi. Kita buat umrah, kita guna visa pelancong, kita boleh masuk setiap penjuru negara Arab Saudi. Yang kita tak pernah masuk, kita tahu tempat tu, kita boleh pergi, tak ada masalah. Sebab dia open dah sekarang ni, mudah lah. Jadi kita pergi Taif ni kawasan dia, kawasan pergunungan, kawasan tinggi, kawasan yang sangat sejuk lah. Saya sampai di Taif pada 26 Disember tahun lepas, 2-3 bulan lepas. Turun daripada bas bila kami sampai hotel di Taif.
Tuan-tuan bayang daripada bas tu, turun je tangga, jamaah berlari terus masuk bilik hotel, masuk ke lobi tu. Saya pun mula-mula heran juga, pasal apa jamaah turun terus berlari masuk ke lobi. Rupa-rupa sejuk, terlalu sejuk. Bila cek suhu malam tu 3 darjah Celsius. Memang sejuk lah. Tu yang turun bas berlari tu kan, tak boleh tahan kulit orang Melayu kan. Jadi bayangkan tuan-tuan, 10 hari Nabi ke Taif. Mungkin pada saat itu dengan musim sejuknya kan, dengan nak naik ke atas tu punya tinggi, dengan cabaran-cabaran yang ada, akhirnya Rasulullah menyampaikan dakwah 10 hari. Dan kita tahu tak ada seorang pun yang menyahut seruan itu. Tak ada seorang pun yang peduli apa yang Nabi bercakap di atas bumi Taif. Dahlah tak peduli, mereka kacau Nabi, mereka ganggu Nabi, mereka upah kanak-kanak dan orang gila untuk membaling Nabi dengan batu. Sampailah siku Nabi berdarah. Dan ada satu tempat yang kita namakan dia Masjid Siku lah. Orang Melayu sebut nama dia Masjid Siku di bumi Taif. Kalau kita naik bas mendaki ke Taif, kita akan lalu kawasan itu. Yang di bawah, di belakangnya sedikit, ada ladang anggur milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Semua tu kita boleh tengok bila kita pergi ziarah di bumi Taif. Jadi bila kita lalu kawasan Masjid Siku tu, bagi orang yang menghayati perjuangan Nabi, dia mesti akan menangis. Betapa susahnya Nabi bawa Islam. Sampai dibaling batu, Zaid menjadi perisainya, dan berdarah jubah Nabi, kepala Nabi. Jubah yang putih bertukar menjadi merah. Itulah yang Nabi hadap selama 10 hari. Dan habis hari yang ke-10 Nabi turun. Nabi turun tuan-tuan. Sebab ialah dah lama sangat kan, 10 hari tu hasil pula tak ada. Jadi turun. Usaha dah buat. Yang penting usaha tu. Usaha dah buat dah, tapi hasilnya tak ada. Allah belum izin pada saat itu kerana kedegilan penduduk Taif, yang pada peringkat awal Rasulullah rasa macam mereka duduk di kawasan sejuk ni, hati dia sejuk untuk menerima Islam. Rupanya lagi teruk daripada penduduk Mekah itu sendiri. Lalu apa yang berlaku? Nabi turun dan Nabi berdoa. Nabi singgah di ladang anggur itu dan Nabi berdoa. Antara doanya Nabi sebut, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau kelemahan kekuatan dan kekurangan tipu dayaku, serta kelemahanku menghadapi orang ramai. Tengok doa Nabi tuan-tuan. Nabi dalam doanya tetap baginda merendah diri. Nabi tidak menyalahkan orang Taif, kan? Nabi tak doa, ya Allah degil betul orang Taif, tak ada. Tapi Nabi cerita kelemahan diri dia. Ya Allah, aku ni lemah, aku tak mampu nak menerangkan yang sebaik kepada penduduk Taif. Aku tidak ada kekuatan menghadapi mereka. Nampak? Nabi cerita kelemahan diri dia, kan? Nabi bukan terus blame orang-orang Taif, tak ada. Tapi Nabi cerita kelemahan diri dia. Lalu Nabi sebut, wahai Tuhan yang Maha Penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Engkaulah juga adalah Tuhan aku. Itu yang Nabi doa. Jadi maknanya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, doa ini penting.
Tak kira lah doa dalam bentuk yang bagaimana sekalipun, untuk kita hari ini perbanyakkan berdoa. Khususnya lebih sebulan lagi kita nak duduk dalam bulan Ramadan ni. Jadi kita berdoa elok-elok, minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberikan keizinan kepada kita sebulan penuh Ramadan kali ini, insya-Allah kita dapat mengecapi nikmat Ramadan sekali lagi, insya-Allah. Sebab itu banyakkan doa tuan-tuan, sebab kita punya kekuatan tu sebenarnya pada doa itu. Usaha, semua orang berusaha. Buat kerja, semua orang buat kerja, kan? Semua kita buat. Tapi kekuatan kita sebenarnya juga tergantung pada doa kita. Apa yang kita luahkan, sejauh mana keikhlasan kita berdoa. Sebab itu bila Nabi berdoa begitu, Allah hantar malaikat. Malaikat penjaga gunung buat tawaran untuk selesaikan masalah penduduk Taif. Bila dia offer pada Nabi, nak tak aku terbalikkan bumi Taif ini? Aku angkat, kata malaikat, aku pusing dan aku hempuk ke bawah. Tapi sebab yang dia offer tu Nabi ini penyabar sikit, kan? Nabi kata tak payahlah. Sebab mana tahu ke depan besok ada cucu mereka, anak cucu mereka yang akan terima Islam ini. Sabarnya Nabi tu dalam kerja dakwah, kan? Kalau kita masa tu memang habis orang Taif. Peta Taif pun tak ada atas muka bumi, kan? Kita angguk cakap malaikat, kompok sekarang bagi puas hati sikit. Hancur puak-puak tu tak apa, buat semak je kita. Tapi Nabi ajar dakwah ni ada long term dakwah. Inilah yang kami ustaz-ustaz kena pegang benda ni. Bila kita dakwah ni, kita jangan ikut sedap mulut. Kita jangan ikut nafsu kita sedang pegang mikrofon, bukan. Kita kena mikir untuk ramai orang. Kita kena meraihkan semua yang menonton, semua yang mendengar. Kita jangan kira sedap kita nak bersyarah saja, kan? Sebab dia ada long term dakwah. Kita nak dakwah ni berjalan dengan masa yang panjang. Dan alhamdulillah, syukur tuan-tuan pada Allah, pengalaman saya sendiri, bila kita buat kerja dakwah, kuliah-kuliah macam ni, kita buat dengan cara yang tenang, dengan cara yang santai, dia boleh bertahan. Saya sedar tak sedar, dah 25 tahun dah saya berceramah. Daripada 98, ni dah 2023. Saya rasa macam baru. Bila kira-kira balik, rupanya dah masuk tahun ke-25. 25 ni kira lama lah tuan-tuan, kan? 25 kalau tu kira Jubli Perak pun 25 tahun. Lama dah. Tapi itulah maksud dia. Bila kita ikut aturan tu, Allah bagi kita bertahan. Bertahan tuan-tuan. Lama dah saya ceramah ni, 25 tahun tu pada saya lama. Dengan macam-macam 1001 pengalaman yang kita ada. Tapi kita ikut dia punya aturan dia, kan? Kuliah Zuhur aturan dia begini, kuliah Maghrib macam ni, khutbah Jumaat macam ni, khutbah Raya macam ni, khutbah nikah macam ni. Kita ikut dia punya aturan. Barulah masyarakat akan jadi suka nak dengar, kan? Dia suka nak dengar. Kuliah Zuhur paling tinggi 150. Mula pukul berapa pun 150 kena habis lah. Sedap ke tak sedap ke, tengah naik share ke, 150 berhenti. Dah, sebab itu aturan dia. Kuliah Maghrib macam tu juga. Ceramah, bang isyak, sambung sikit je, 5 minit ke, sudah stop, kan?
Jangan tuan-tuan, macam-macam kes dah berlaku. 9.30 tak berhenti kan. Makmum dah tengok lah kipas angin ni. Kalau kau angkat, kau banding kat ustaz ni kan sedap kan. Makmum dah naik angin tu dah panas walaupun kipas tu berpusing kan. Dia panas dalam. Sebab tak berhenti-berhenti. Ustaz ni tak jumpa titik noktah ni. Jadi kita ceramah ni kena tengok semua. Tengok audience, tengok semua situasi. Saya ceramah Isra' baru ni, daripada mula saya ceramah sampai habis. Asal tu macam nak lama sikit, tapi tengok situasi macam tak mengizin. Tak mengizin tu pasal ada seorang budak kecil. Budak kecil kan, umur dalam saya ingat 2-3 tahun. Dia punya semangat dia tu macam pejuang ni lah, Mujahidin Palestin tu, Brigade Al-Qassam. Oh tuan-tuan, merata surau dia pusing. Merata-rata dia bergulung dalam tirai muslimat, mujur tak patah rel atas kan. Lepas tu dia pusing ke depan, dia tengok saya punya handphone ni. Saya pacak dua macam ni kan. Dia mujur tak sampai, dia rendah kan. Tapi depan tu ada satu stand lagi, bukan telefon, iPad tu kan. So besar iPad tu, saya kata budak ni usik ni kejap lagi jatuh terkepala dia, memang syahid kan. Dia usik tu. Jadi ceramah Isra' kita pun dah macam hilang semangat tu kan. Pasal gangguan macam tu dia tidak sepatutnya berlaku. Boleh, bagus bawa budak-budak pergi surau masjid, tapi kita sebagai mak ayah yang bawa ni, kita kawal lah. Kalau rasa tak boleh kawal, kita letak dekat luar, cari sudut kan, kontrol dia dekat luar sana. Tapi saya tengok dia memang, dia punya semangat jihad dia tu lain daripada budak lain. Bayang sampai Imam Isyak pun dia boleh daripada belakang pergi depan, pergi kat imam ambil mic, dia jadi imam. Itu kira level wali-wali semayang sambil berjalan. Jadi tuan-tuan, malam tu ceramah Isra' pun sekejap je lah kan, sejam je lah. Standard sejam lebih sikit lah Isra' kan. Tapi yalah, kadang-kadang dia ada gangguan macam tu budak-budak kan. Tapi pada saya, kalau budak-budak pun dia tak boleh kan. Sebab kami punya, bukanlah protokol sangat tuan-tuan, tapi dia, kami ni, saya bocor rahsia lah tuan-tuan. Saya bocor satu rahsia. Penceramah ni dia punya mood boleh hilang. Nombor satu, mikrofon. Masalah mikrofon. Kalau mic dia masalah, berbunyi, berdesing, berdengung, kita dah ngejah-ngejah pun, itu mood tu boleh hilang kan. Nombor dua, budak-budak. Kalau budak-budak tak bising tak apa. Saya kuliah muslimat semalam, ada seorang budak kecil perempuan, tapi lain, perempuan lain perangai dia. Dia jalan tergedik-gedik, belakang kita dia hintai-hintai, tapi dia tak bising. Yang tu mujur tak naik atas meja kan. Jadi bila ada budak-budak dengan suasana bising tu, kita punya mood nak ceramah tu jadi lain kan. Yang ketiga, air lah. Tapi ni saya air kotak apa semua okey lah, tak salah. Kalau ada fresh orange nanti banyak kali daripada tahun lepas saya minta. Jadi tuan-tuan kan, itu penceramah punya kena jaga juga kan. Sebab kami pun manusia tuan-tuan kan. Kadang bila kita tengok respon tu bagus, kita pun kadang terlajak agak sikit kan. Tapi sebab itu saya kata tadi, kita dalam menyampaikan risalah agama ni, kita ikut je apa yang Nabi ajar. Kita kuliah kat sekolah rendah, cara sekolah rendah. Sekolah menengah, cara menengah. Kita ceramah kat universiti, cara budak universiti. Ceramah di pejabat KL ni, cara KL punya style, bahasa kan. Jadi barulah senang masuk. Alhamdulillah kan, kita boleh dah bertahan lama 25 tahun kan. Walaupun saya rasa macam muda ni. Saya rasa perangai manusia kan, dia payah nak rasa tu. Tapi bila baru ni 2 minggu lepas tu, ada 3 orang budak tahan saya punya kereta kat kawasan perumahan saya lah. Budak-budak darjah 5, darjah 6. Dia buat style orang putih kan. Kita lalu dia buat macam tu. Dia buat macam style Mak Saleh tu, tahan kereta tengah jalan. Saya kata, kenapa budak-budak ni? Saya pun berhenti, turun cermin. Dia kata, pakcik boleh tumpang. Bila dengar pakcik tu, saya macam lemah semangat.
Sebab dia panggil pakcik. Rupanya baru kita sedar kita ni dah tua kan. Duk rasa macam muda kan. Tiba-tiba zap budak tu panggil pakcik je, baru tersedar rupanya kita tua dah lah kan. Jadi apa pun tuan-tuan, dalam hidup kita ni doa tu penting kan. Usaha jalan tuan-tuan, tapi doa ni satu senjata yang paling ampuh sekali. Yang paling kuat, yang paling dahsyat adalah doa. Kalau kita tengoklah peristiwa hijrah ke, peristiwa Isra' ke, peristiwa Nabi pergi Taif ke, perang mana-mana pun, perang Badar sekalipun, semua ada doa yang Nabi baca kan. Doa yang Nabi minta pada Allah dalam perang Badar, minta kemenangan, minta kekuatan, minta musuh jadi lemah. Sebab itu kita punya link dengan Tuhan, tuan-tuan. Dia maha dengar. Kita doa slow ke kuat tak apa, Allah dengar. Slow pun tak apa, tak ada masalah pun kan. Sebab Nabi pernah lah, sahabat tanya nak doa perlahan ke kuat. Kalau aku doa kuat macam ni, Nabi kata Tuhan tak peka. Slow-slow pun tak apa kan. Dalam hati pun boleh. Yang penting setiap lafaz doa yang kita minta itu, kita mohon dengan penuh keikhlasan kan? Jadi sebab itulah tuan-tuan, bila kita tengok kaedah yang Nabi sebut tadi, maksudnya doa ni boleh membawa kepada ketenangan jiwa kita. Dan hebatnya Tuhan, dia tak pernah jemu mendengar doa kita. Dia tak pernah jemu, tuan-tuan. Malahan kita pula kadang-kadang jemu nak doa. Itu perangai kita pula. Orang kata kadang dah tak tahu apa nak minta, Ustaz kan. Tadah tangan tapi mulut diam. Dah banyak benda kita minta. Tapi sebenarnya Allah dia suka, tuan-tuan. Hebatnya Tuhan tu, dia bukan dengar doa kita je, satu dunia ni dia dengar. Itulah Tuhan yang maha hebat. Dan tugas kita minta, tugas kita doa, tugas kita merayu, memohon dan seumpamanya. Yang lain Allah yang urus. Apa pun dia yang tentu, dia yang urus, dia yang atur sebaiknya untuk kita. Dialah segala-galanya. Kita jangan campur tangan kerja Tuhan. Dah. Kalau bab iman, contoh Isra' Mi'raj, itu cerita iman. Bab Isra' Mi'raj itu cerita iman. Kita jangan campur kerja Tuhan. Nanti orang tanya, Ustaz, masa Jibril dengan Mikail belah dada Nabi dekat tepi Kaabah tu, macam mana cerita sebenarnya tu? Nabi tak mengelepah ke? Itu jangan tanya, tuan-tuan. Itu kerja Tuhan. Adalah yang tanya masa Nabi merentasi 7 petala langit, macam mana Nabi bernafas? Dia pula susah hati mikir. Adakah Nabi ada kelengkapan oksigen ke apa kan? Tak ada. Nabi duduk atas buruk, zap jalan. Itu kerja Tuhan. Kita jangan usik. Kerja kita percaya atau tidak peristiwa itu. Kerja kita adalah mesti beriman dengan Isra' dan Mi'raj. Mesti terima segala perjalanan cerita itu, sebab dia didasarkan di dalam Al-Quran. Surah Isra' ada, surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij tu Mi'raj. Ada cerita dalam awal-awal ayat surah Al-Ma'arij, Allah kata, langit itu aku buat ada tangga-tangganya, tangga-tangga menuju ke langit. Sebab itu masa Mi'raj, Nabi satu langit ke satu langit, Nabi kata aku naik tangga. Buraq tinggal bawah. Buraq tu sampai Masjid Aqsa saja. Lepas tu Jibril tambat dekat satu tiang. Satu tiang Masjid Aqsa, Jibril tambat situ. Lepas tu Jibril bawa naik, Nabi naik tangga lagi. Macam mana tangga ke apa, itu bukan kerja kita nak mikir. Walaupun Nabi sebut, ada satu riwayat kata satu langit ke satu langit yang kedua jaraknya 50 tahun. Ada yang satu riwayat 500 tahun. Jadi tuan-tuan, benda ni kita perlu beriman saja. Tugas kita usaha, lepas tu doa,
dan bertawakal pada dia. Sebab kita tak ada kekuatan, tuan-tuan. Kita ada kekuatan. Kalau kita handal, tuan-tuan, tuan-tuan makan tengah hari tadi, kenyang sampai besok. Kalau kita handal lah, kita boleh hejah perut kita ni, makan tengah hari ni kenyang sampai besok tengah hari. Tapi benda tu tak berlaku. Bukan malam ni lapar, kejap lagi lapar. 4.30 kan cari 2 pisang. Kan? Pasal sistem tu Allah dah buat, kita tak ada kekuatan. Minum, dah nak terkencing pula. Kan? Terpaksa pergi toilet. Sebab kita tak ada kekuatan nak menahan benda tu. Kita ni hamba yang lemah. Jadi apa yang Allah dah atur, kita terima je, kan? Dia dah atur tu yang terbaik. Kan? Rezeki kita, ajal maut kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Tuan-tuan yang ada dalam surau dengan saya, alhamdulillah, syukur, masih ada pekerjaan. Berapa ribu, berapa ratus ribu di luar sana yang tengah mencari pekerjaan, yang hilang mata pencarian. Yang YB kita di parlimen tengah bersidang ni bertungkul lumus memikir jalan macam mana nak bantu rakyat di bawah, yang hilang mata pencarian. Jadi tuan-tuan ada rezeki, masih bekerja, alhamdulillah. Kan? Dia sebab benda ni Tuhan punya kuasa, tuan-tuan. Kita usaha ikhtiar. Kan? Kadang kita rancang lain, dia jadi lain. Kadang kita plan rezeki tu macam ni, rupanya tak juga, dia guna ke lain. Dia tak tentu kan? Kan? Dia tak tentu. Macam tuan tengok game pagi tadi kan? Mula leading 2-0. Lepas tu kena 5, nak kata apa? Tapi bukan tim saya. Itu yang pasti. Kan? Jadi maknanya leading tu tidak menjamin. Itu pengajaran dia. Leading 2-0 tu dia tidak menjamin. Walaupun saya pakai baju merah hari ni, tapi bukan pasukan saya lah. Jadi tuan-tuan, nak sebut rezeki tu dia yang maha pengatur. Ar-Razzaq, dia maha pengurnia rezeki. Tugas kita berdoa, minta, usaha, ikhtiar, tawakal. Dan ujung ni saya nak sebut, tuan-tuan, sebab itu dah masuk tajuk baru, nanti kita sembang bulan depan, insya-Allah. Baik, saya nak sebut gini. Pertama sekali, berdasarkan apa yang kita dah baca di awal tadi, Islam ajar kita dengan berdoa boleh membawa ketenangan dalam jiwa kita. Berdoa ni dia boleh tenangkan jiwa kita, dia boleh relaxkan jiwa kita, dia jadi satu terapi. Sebab kadang kita cerita dengan orang tak apa nak dengar sangat. Kan, kita nak luah ke orang, kadang kita pun risau lagi dia buka cerita pada orang lain tak kepasal kan masalah kita. Jadi kita cerita pada Tuhan. Dia sentiasa Sami', maha mendengar. Itu yang seronok. Nombor 1. So nombor 1, apa hal sekalipun doa pada dia. Apa masalah hidup, doa pada Allah. Nombor 2, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tugas kita adalah yakin dan percaya. Setiap apa yang berlaku atas diri kita, baik atau buruk, dia yang telah menentukan, berdasarkan usaha dan ikhtiar yang kita telah buat. Kan? Usaha dan ikhtiar yang kita telah buat, dia akan tentu yang paling terbaik kepada kita, walaupun kita rasa benda tu macam tak baik. Kadang kita mohon, apalah Allah bagi aku penyakit macam ni, tak lega-lega. Sebenarnya baik untuk kita, kita tak tahu. Ke depan besok kita tak tahu hikmah dia apa. Sebab itu apa saja ketentuan dia, alhamdulillah. Kan? Dan kita jangan pergi tengok orang sana, tengok orang sini, oh dia tu tak pernah sakit pun Ustaz, biar kat dia. Itu rezeki dia. Memang ada tuan-tuan, orang tak pernah sakit. Saya masa mengaji tu, roommate saya ada seorang tak pernah sakit. Kadang-kadang jahat kan kita, bila kau ni nak sakit. Kadang-kadang hati asyik aku dia tumbang, dia tak pernah tumbang kan. Musim sejuk ke, musim panas ke apa, dia steady kan. Jadi rezeki tak sama. Jadi tak usah tengok orang, biarlah kelebihan orang tu apa, biar. Itu rezeki dia. Kita tetap ada kelebihan kita masing-masing.
Dan yang terakhir tuan-tuan, jangan tinggal majlis ilmu. Mana pun saya sebut, mengajilah. Kita kuliah, kita mengaji, datang ke surau masjid, kita nak dapatkan ilmu tuan-tuan, kan? Kita nak tambah ilmu yang ada, supaya kita boleh, tujuan utamanya adalah memperbaiki diri kita masing-masing. Inilah tujuan mengaji. Bukan nak tengok siapa pandai, siapa tak pandai, tapi masing-masing nak baiki diri kita masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada tengah hari ini dapat kita ambil pengajaran bersama-sama. Terima kasih pada muslimin-muslimat yang hadir pada tengah hari ini, yang menonton live juga. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita. Dan satu saja pengumuman tuan-tuan, insya-Allah saya minta izin buat kutipan sedikit, tabung kita letaklah di atas tu. Untuk Kompleks Tahfiz Al-Khairiyah Kampung Sungai Pagi Berang yang sedang dibangunkan oleh sahabat saya Ustaz Farhan Subut, dan sedikit juga untuk tabung kebajikan kita nak bantu. Adalah seorang dua yang saya kenal yang susah sikit, jadi kita bantu sikit-sikit lah. Dekat tabung tu pun ada QR code e-wallet Tashengo. Kalau tuan-tuan kata saya tak buat duit tapi telefon bawa, so masih ada peluang lagi lah. Nak lari tak boleh lah. Jangan kata lega aku tak buat duit. Ustaz pun dah canggih lah sekarang, ada QR code juga. Jadi bolehlah transfer. Ikut tuan-tuan lah berapa tuan-tuan nak bagi. Saya ucap terima kasih banyak. Wallahu a'lam. Terima kasih. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.